Hai, Assalamualaikum. Sila subscribe channel saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin mengadakan sedikit perkongsian tentang satu bahan saya yang telah saya bina semasa di Maktab. Saya bekas pelajar IPG, Kampus Pendidikan Islam. Okey. Saya telah menghasilkan kit 3 ruas sejari. Apa tu kit 3 ruas sejari? Okey, kalau dilihat yang ini dia ada kompartmen untuk huruf vokal, yang sini sepatutnya konsonan tapi dah hilang dah. Jadi kit 3 ruas sejari ini saya hasilkan untuk membantu murid-murid yang tidak dapat menguasai kemahiran KVK. Kemahiran sukata tertutup lah, contohnya perkataan jam, bas, tin, pin. Kerana murid-murid saya pada waktu itu, murid-murid yang sewaktu saya praktikum tu, mereka adalah dalam kalangan murid-murid yang gemar mengeja seperti kalau perkataan tu bas, dia akan eja B, A, bar, S, S, A. Dia akan menambahkan suku kata dan menambahkan huruf dan menggugurkan suku huruf lah. Sebab itu antara ciri-ciri murid pemulihan. Jadi inilah saya punya kit ni yang mana saya menggunakan jari pada asalnya. Saya menyatakan bahawa okey, kamu tengok jari kamu ni, jari kamu ni ada 3 ruas. 1, 2, 3. Okey, jari kita ni boleh potong ke? Tak boleh kan? Ataupun jari kita ni kalau cikgu ambil 1 ruas boleh? Tak boleh. Kalau cikgu potong tak boleh berdarah kan? Jadi dia akan disusun satu kali. Dia mesti 3, kecuali kalau orang tu ada masalah lah, dia ada kecacatan. Itu ketentuan daripada Allah. Jadi kalau kita yang sempurna ni kita ada 3 ruas. 3 ruas ni mesti kena bersatu. Dan sama juga suku kata yang ada 3 perkataan. Suku kata tu mesti kena eja 1 kali. Kita tak boleh berhentikan ataupun kita tak boleh tambah. Sama juga macam jari. Jari tu tak boleh dikurangkan ataupun ditambah. Maka dengan itu terhasillah kit 3 ruas sejari. Okay, untuk guru-guru yang mana masih lagi ada bahan-bahan masa praktikal dan masa belajar dan sebagainya, kembangkan cikgu, kembangkan. Okay, pada asalnya saya menggunakan hanya jari. Saya meminta murid saya untuk menulis suku kata ataupun huruf tu pada jari. Tulislah pakai marker. Marker yang whiteboard yang boleh hilang, tulis. Kemudian saya menggunakan kertas pelekat stiker saya tuliskan huruf dan saya lekatkan di jari. Jadi kemudian inilah terhasil. Okay, tapi saya punya bahan ni bukan antara bahan praktikal yang paling cemerlang lah. Cuma saya ingin berkongsi dengan guru-guru cara untuk membantu murid-murid dengan mudah menggunakan kit seperti begini. Okay, jadi apa yang saya buat, saya gunakan kertas yang boleh dijahit, kertas kain seperti begini. Okay, ini dia punya tapak. Kemudian saya letakkan velcro. Ya, velcro. Dan di tengah ni saya hasilkan kompartmen ataupun bahagian-bahagian, partition. Saya jahit sendiri. Ini saya letak velcro. Kenapa dia dikatakan kit 3 ruas sejari? Kerana velcro yang di belakang tadi saya akan gamkan, dan apabila murid pada awalnya murid menggunakan jari kan, kemudian murid melekatkan pelekat di jari, kemudian yang ini saya minta murid letak di jari juga sebab melambangkan 3 ruas jari mereka. Okey. Kemudian saya letak sedikit hiasan-hiasan lah. Jadi ini adalah lunchbox. Lunchbox ni saya letak beberapa item. Kemudian sepatutnya ada manual penggunaan lah tapi dah hilang. Okey, inilah dia punya display item. Okey, kemudian saya bahagikan, sepatutnya ni kawasan huruf vokal, ni kawasan huruf konsonan tapi dah bercampur. Okey. Jadi apa perlu murid buat untuk 3 ruas sejari ni? Contohnya saya akan memberikan murid perkataan. Okey, cari perkataan bas. Jadi murid akan cari dulu. Dia akan cari okey, bas, B, S, A. Okey, ni S, ni B. Kemudian A. Okey, jumpa A. Okay, untuk huruf vokal saya asingkan warna orange. Manakala untuk huruf konsonan warna biru. Jadi apa perlu mereka buat? Mereka akan letakkan huruf B, kemudian A, kemudian S.
S tadi kan. Okay, S. Okay, jadi macam mana mereka eja? Okay, mereka akan eja B, A, S. Sebab kaedah ini membantu murid supaya murid kenal yang 3 perkataan ni tak boleh diasingkan, tak boleh digugurkan ataupun tak boleh ditambah mana-mana huruf, dan mereka perlu eja sekali. Eja secara teruslah. Jadi apa yang saya ingin kembangkan hari ini ialah saya akan bantu guru-guru untuk menghasilkan satu bahan yang seperti begini, tetapi dengan cara yang mudah. Jadi caranya, kita sediakan kertas, marker, kemudian mungkin ada pen atau pensel ataupun pen yang berwarna lah. Kemudian gunting. Okay, caranya, pertama sekali, lipatkan kertas ni kepada beberapa bahagian. Terpulang. Kalau cikgu nak besar, besar. Kalau cikgu nak kecil, kecil. Tapi kalau saya prefer kecil lah supaya murid-murid dapat buat banyak. Okay, gunting kepada beberapa bahagian. Okay, lipat tu pastikan lipatan tu sama besar lah. Kemudian saya lipat lagi sebab saya nak buat tapak untuk 3 ruas sejari ni dalam keadaan yang kecil. Dalam saiz yang kecil. Okay, saya dah potong kepada 4 bahagian. Saya kecilkan lagi. Jadi dengan satu kertas kita dapat hasilkan tapak yang banyak. Kalau kita buat besar, mungkin agak sedikit lah dan makan ruang. Okay, dah selesai. Saya sampai bahagian macam tu dah. Saya kecilkan bahagian seperti saiz begini. Okay, jadi saya dapat berapa keping? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, apa perlu kita buat? Kertas ni tadi yang berbentuk segi 4 tepat, kita lipatkan 2 ke bawah macam begini. Boleh juga kalau cikgu nak buat lipat begini, tapi nanti huruf cikgu akan jadi panjang dan dia akan makan ruang. Jadi lebih bagus kalau kita lipat segi 3 tadi, segi 4 tepat yang panjang. Okay, sebab seperti mana saya punya kit ni tadi, dia lebih kurang panjang macam ni lah. Okay, kita sudah lipatkan ni. Kita agak-agak je cikgu, tapi kalau cikgu jenis yang memang suka nak buat ukuran, boleh juga. Cuma kalau untuk semasa PKP ni, mungkin agak terhad sikit dan ibu bapa mungkin ada banyak masa yang mereka perlu agihkan untuk bahagian-bahagian ataupun tugasan-tugasan lain. Kita pastikan lebih-lebih kurang je cikgu. Okay, lagi bagus kalau kita buat lipat 3. Okay, lipat 3. Okay, contohnya macam tu, lipat 3. Satu kita anggarkan macam gini. Okay, jadi apa perlu buat ni tadi? Okay, cikgu dah lipat, dah ada garisan. Ada garisan 1, 2. Okay, kita buka. Okay, pastikan satu bahagian ni cikgu tak gunting atau cikgu tak buat apa-apa. Bahagian atas ni sahaja yang cikgu gunting. Okay, pada ibu bapa yang melihat video ni, bolehlah buat juga supaya kita dapat bantu anak-anak gunakan bahan apa yang ada dengan mudah dan mereka pun dapat belajar. Okay, macam ni. Ingat yang saya cakap tadi, yang bahagian bawah ni jangan buat apa-apa, bahagian atas ni saja. Pastikan jangan sampai tergunting habis pula. Okay, jadi kita dapat 3 bahagian. 1, 2, 3. Boleh juga pada peringkat awal kita pakai jari, minta anak-anak tulis di jari. Tapi mungkin bila kita nak padam, dia ada masih meninggalkan sisa-sisa huruf-huruf tertentu lah, yang mana dia akan menyukarkan murid untuk menulis huruf atau perkataan yang baru. Jadi apabila kita menggunakan kertas, mungkin kita boleh padam, ataupun kita masih ada banyak lagi kan bilangan kertas tadi. Okay, kita dah dapat 3 bahagian. Jadi apa perlu buat? Kalau macam saya suka untuk bahagikan dia punya bahagian-bahagian. Okay, saya akan gariskan kotak tadi seperti begini. Okay, ni kotak pertama. Kotak kedua. Okay, kita perlu gunakan apa-apa je yang berada dekat rumah supaya walaupun dengan bahan yang terhad, anak-anak dapat belajar.
Jangan tak perlulah nak 5 minit apa semua, tak perlu. Sebenarnya dengan menggunakan hanya sekeping kertas yang berharga beberapa sen, kita dapat bantu anak-anak belajar. Okey, nampak? Macam ada gigi dah ni. Okey, jadi ada 3 bahagian tadi. 3 sebab kita menggunakan kertas ni untuk kemahiran KVK. Jadi apa perlu kita buat? Dah selesai macam ni, kita mintalah anak-anak tulis. Kalau nak guna untuk kita guna pakai balik, pakai pensel. Tapi kalau kita nak guna untuk kita simpan dan guna pakai besok-besoknya, kita gunalah marker dan sebagainya kan. Okey, contohnya saya nak gunakan pensel lah supaya nanti boleh guna pakai. Jadi kita buat perkataan yang suku kata yang mengandungi struktur KVK. Contohnya ni, jam. Okay. Kalau nak terang, kalau nak cantik, pakailah pensel-pensel warna dan sebagainya. Okay, pastikan yang huruf vokal tu diasingkan dengan huruf konsonan. Okay, contoh saya pakai highlighter untuk tambah warna-warna. Okay. Kalau tak ada highlighter, pakai pensel warna. Okay, jadi macam mana cara mengajar? Okay, untuk ibu bapa yang belum biasa dengan kemahiran ataupun kaedah-kaedah pengajaran begini, okay, cara mengajar untuk sukata KVK ni, permulaan suruh murid sebut huruf yang pertama. Jadi untuk murid pemulihan, jangan berikan semua huruf secara serentak. Pastikan yang ini kita tutup. Tutup sama ada tutup macam ni ataupun cara lain kita kebelakangkan. Okay, ni apa? J. Okey, ini adalah huruf J. Okey, seterusnya ini boleh juga tutup begini. Ini huruf apa? A. Tadi huruf apa? J. Ini huruf apa? A. Seterusnya ini huruf apa? M. Kalau dia tahu 3 huruf, bermakna kita boleh teruskanlah dengan kemahiran seterusnya. Okey. Okey, J, sebut J, A, J, A, apa bunyi? J, A, ja. Okey, tambah M, J, eja, M, ema. Mana datang A? Tak boleh. Jadi kena eja satu kali terus. J, A, M. Apa bunyi? Jam. J, A, M. Apa bunyi? Jam. Okey, yang bahagian belakang, kita pulang. Boleh juga sama ada kita buat latihan. Ataupun kita cakap, okey, tutup yang tadi ni. Tutup. Kita dah tutup macam ni. Tutup. Letak atas meja. Okay, tutup. Tutup. Tulis balik perkataan yang kita dah belajar tadi. Dia tulis. Dia ingat, oh yang dekat sini J. Yang dekat sini A. Yang dekat sini M. Ataupun, kalau kita tak nak buat macam tu, kita boleh, contoh. Ini contoh yang ringkas lah. Kita boleh lukis. Okey, jadi J, A, M. Apa tu? Jam. Warnakanlah. Okey, jadi ini untuk kepada guru-guru yang melihat video ini, boleh jadikan ini sebagai projek pemulihan. Minta ibu bapa buat di rumah. Pastikan mereka menghasilkan projek seperti begini. Kemudian minta mereka hantar gambar dan hantar supaya pemulihan tu menjadi satu pendidikan yang menarik, bukan pendidikan yang dipaksa-paksa atau pendidikan yang kita nak mengejar kecemerlangan anak-anak, biar mereka dapat sedikit tetapi berkualiti. Okay, terima kasih.